Okey, advantage kerja sebagai cabin crew dekat Emirates ni bagi saya, Emirates ni ada banyak sangat destinasi yang exotic bagi saya. Macam pergi Afrika. Afrika ni memang saya wow lah bila dapat roster tengok ada flight pergi Senegal, Dakar, Senegal. Itu memang first operational flight saya. Saya sangat excited masa tu sebab nama pun tak pernah dengar kan. Tapi kita tahu negara tu dekat Afrika. So macam wow, excited je. Masa landing tu memang excited gila lah. Tengok luar tingkap kan. Kita nak tengok lah konon-konon ada. Ni memang macam bodoh gila. Ini memang sebab saya ingat bila landing tu bolehlah nampak ada cheetah lari-lari, ada gajah, ada zirafah, ada singa lari-lari kat luar tu. Tak ada. So jangan jadi macam saya, macam jakun kan, datang pergi Afrika for the first time. Tak ada. Benda-benda tu kalau nak jumpa kita kena pergi safari dia. Lepas tu kelebihan yang seterusnya, advantage pasal makanan. Saya memang suka makan. Kalau dulu tengok Instagram saya memang penuh lah gambar makanan. Contoh kalau pergi Europe ke apa kan, memang makanan-makanan tradisi diorang tu tak halal kadang-kadang. Jadi dalam flight, contoh flight ke Budapest, on the way balik tu daripada Budapest ke Dubai, dia akan serve makanan tradisional orang Hungary ni, orang Budapest. So saya memang nak makan lah makanan ni kat layover tu, tapi tak halal. Jadi saya makan dalam flight. Saya ingat lagi nama makanan ni Toltod Kaposta. Dia macam kubis, dia salut dalam tu ada ayam ke ada daging macam tu. Makan dengan cream, makan dengan tomato sauce, tomato puree macam tu. Memang sedap lah. So kita dapat lah merasa makanan orang-orang ni. Lepas tu dalam flight juga pergi Jepun. Saya memang suka flight Jepun ni sebab dia kat business class dah ada serve bento, macam bento box untuk customer kat business class. Jadi biasanya customer kat business class ni dia nak tidur je. Jadi makanan-makanan yang lebih memang kita boleh makan. Jadi bento box ni adalah yang ditunggu-tunggu lah oleh semua kru. Sebab ada macam-macam. Kalau nak bercerita pasal makanan masa layover pula, saya boleh bagi contoh macam pergi ke Warsaw, Poland. Saya tak pernah terbayang kat negara ke arah Europe sana ni, dia punya makanan tradisional adalah dumplings. Saya ingat macam kat China, Taiwan macam tu lah, Malaysia pun makan dumpling. Tapi ni makanan tradisional dekat orang Poland ni, dumpling. So masa layover tu saya order lah banyak-banyak dumplings, isi the mushroom, isi cheese, isi sayur-sayur semua. Lepas tu ada juga yang dessert dumpling, macam isi strawberry, buah-buah dalam dia. Memang sedap lah. Tapi best lah, memang best lah dapat rasa macam-macam makanan orang luar negara. Dan sebab kita memang kerja dengan ramai orang, bawa passenger dengan kru sekali. So kalau pergi satu-satu destinasi tu, kita boleh lah tanya macam hotspot, kat mana tempat shopping yang best, yang murah, makanan yang best, bila timing yang patut datang kalau nak datang sebagai turis. So benda-benda ni kita bila borak-borak dengan customer tu, dengan kru, dapatlah info-info benda ni. Pengalaman emergency Okey, pengalaman emergency yang betul-betul emergency bagi saya, tu saya tak boleh nak bagi tahu sebab private and confidential lah. Sebab saya tak rasa media tahu. Ada dia, tapi tak boleh lah bagi tahu. Yang biasa berlaku, tapi berlaku kat saya sekali je lah. Masa tu saya nak landing ke Hong Kong. Cuaca memang sangat teruk, hujan lebat, angin kuat. Jadi kita dah bersedia ni, bersedia untuk landing. Macam tu goyang-goyang. Dah turun, goyang-goyang ni, naik balik.
perasaan bila naik balik ni memang macam macam tu. Tapi saya suka perasaan ni sebab dia macam naik roller coaster tau. Saya memang suka. Lepas tu kita sebagai cabin crew pun kena buat muka macam relax, chill. Kita tak nak nampak muka kita risau. Sebab kalau customer tengok muka kita, lepas tu muka risau, memang lagi risau lah diorang. Tapi kita tak nak benda tu. Okey, lagi satu pengalaman tu, yang ini memang sangat menakutkan. Yang ni saya boleh bagi tahu lah sebab dah masuk berita dah. Saya masa tu patut buat flight multi-sector daripada Dubai ke Mali ke Senegal. Jadi sehari sebelum flight tu saya dapat notification yang roster saya dah bertukar. Flight tu jadi terus direct daripada Dubai ke Senegal. Jadi bila masuk dalam briefing room tu, kita semua kru-kru macam perasan tak macam semalam flight tertukar apa semua kan. Lepas tu kita dapat tahu bahawa dekat hotel yang kita patut duduk dekat Mali tu ada terrorist attack. Tu memang sangat menakutkan. Bayangkan sehari sebelum nak buat flight itu. So memang bersyukur sangat-sangat sektor tu cancel. Lepas tu kita orang terus pergi direct Dubai ke Senegal. Pasal bahasa Arab ni memang ada juga orang yang bertanya, perlu ke boleh bercakap bahasa Arab untuk kerja sebagai cabin crew dekat negara Arab ni, Emirates? Tak perlu, sebab dalam requirement memang dia cakap kena fasih betul-betul dalam bahasa English je. Tu pun dah cukup. Tapi saya rasa bagus sebenarnya boleh pandai cakap bahasa Arab ni. Contoh macam flight pergi Saudi, memang kita perlukan orang yang boleh cakap bahasa Arab. Memang dalam flight tu ada orang yang boleh cakap bahasa Arab. Kadang-kadang saya tengok tu kesian jugalah orang ni, yang kru ni. Sebab dia, kadang kru dia panggil ke sini sebab ada masalah, kena pergi sana, ada masalah. Susah kita nak explain kalau kita tak tahu bahasa Arab ni. Tapi memang requirement untuk jadi cabin crew Emirates ni memang tak perlu pandai cakap bahasa Arab. Tapi kalau nak kupas topik pasal bahasa ni, bukan bahasa Arab lah, bahasa in general. Contoh kalau kita pandai bercakap bahasa Perancis dan bahasa tu ada dalam profil kita, kita kemungkinan untuk dihantar buat flight pergi Morocco ke, pergi Paris, pergi Lyon, memang tinggi sikit lah. Sebab dia perlukan orang-orang yang boleh bercakap bahasa ni dalam flight tu. Contoh macam pergi KL, dia memang wajib ada orang yang boleh cakap bahasa Melayu dalam flight tu. Contoh pergi ke Indonesia, kena ada orang yang boleh cakap bahasa Indonesia, macam tu lah. Dan yang paling pelik sekali, macam flight pergi ke Brazil, kena ada orang yang boleh cakap bahasa Jepun. Ni macam unik sikit sebab saya sebelum ni tak tahu yang kat Brazil tu sebenarnya ramai sangat orang Jepun. Tapi dia adalah Japanese Brazilian, warga negara Brazil. Macam tu lah. Dia ada history dia. Tapi memang sangat unik lah bagi saya. Cabin crew Emirates ni ada banyak sangat. Pertama sekali, gaji kat sini tak ada income tax. Jadi itu merupakan gaji bersih. Seterusnya yang kedua adalah travel lah, diskaun untuk tiket. Ini memang saya rasa ramai orang dah tahu lah. Kita ada ID90 dengan ID50. ID90 ni kita cuma perlu bayar 10% saja. ID50 ni 50%. Dan kita juga dapat tiket, dia panggil SRC. Benda ni kalau kita guna, kita hanya perlu bayar tax saja. Tax murah dalam 50 dirham, RM50 macam tu, tak pun 100. Contoh pergi ke US, flight dia mahal, jadi kita guna tiket ni, so bayar 100 dirham dekat 200 dirham macam tu je pergi US. Sehala. Bayangkan, murah kan? Murah gila.
Yang ketiga, tempat tinggal disediakan. Dia akan sediakan apartmen tapi kena share antara 2 atau 3 orang kru. Dah ada katil, dah ada meja makan, sofa, mesin basuh, peti ais, dapur, memang semua dah lengkap. Dan kepada sesiapa yang dah berkahwin, boleh apply untuk tinggal kat luar. Jadi dia akan bagi house allowance lah. Seterusnya, transport untuk pergi kerja memang disediakan. Tapi kalau yang duduk luar ni tadi, memang dia akan bagi transport allowance juga. Lepas tu uniform pun ada dry cleaning service. So kita memang tak payah nak basuh uniform tu sendiri, tak payah gosok, tak payah susah-susah. Hantar je dry cleaning. Tu disediakan. Cuti pula kita dapat annual leave 30 hari. Kalau ada macam apa-apa event dekat Malaysia, family kahwin ke, nak balik untuk birthday ke apa, kita kena apply awal-awal. Ni 3-4 bulan sebelum cuti tu kita dah kena apply. Kita juga dapat banyak sangat diskaun. Ini memang tak terkira sebab kita ada 2 kad ni, nama dia Face Card dengan Platinum Card. Jadi untuk dua-dua kad ni memang ada banyak sangat diskaun. Kalau nak pergi makan-makan boleh pakai, nak pergi shopping. Biasa saya guna untuk makan lah sebab saya memang suka makan. Kadang-kadang tu diskaun dia sampai 50%. Contoh kalau nak pergi makan steak, lepas tu ada view Burj Khalifa kat sebelah. Dia punya restoran tu macam tu, ada view macam tu lagi, lepas tu dapat 50% diskaun. So memang berbaloi sangat. Kalau nak beli barang-barang elektronik pun, nak beli iPhone, nak beli MacBook ke apa, aksesori pun kita dapat diskaun dalam 6% ke 10%. Untuk hotel-hotel pun ada diskaun. Untuk barang-barang berjenama macam coach pun kita ada 15% diskaun. Banyak. Tapi ni semua tak limited kat dalam UAE je, tak. Kita kalau pergi overseas pun tempat hotel ada juga diskaun. Contohnya kalau nak pergi Maldives, nak duduk villa yang ada swimming pool tu macam Hani Zalika tu pun ada diskaun. Jangan risau. Dan last sekali yang paling best, kita dapat jumpa dengan banyak sangat artis. Artis luar negara, artis Malaysia pun ada. Artis yang kita tak tahu, lepas tu Google pun ada macam tu. Contohnya saya pernah pergi ke Los Angeles, balik daripada Los Angeles ke Dubai tu saya jumpa One Republic. Lepas tu jumpa Neelofa dah banyak kali jumpa sebab dia memang selalu naik Emirates first class tu. First time jumpa dia masa dia baru habis shooting drama yang buat kat Rome tu. Rasanya dengan Zul Arifin kalau tak silap. Saya memang excited gila lah. Ada juga sekali saya jumpa dia dari flight KL ke Dubai. Dia masa tu kalau tak silap nak pergi ke New York terus. Selain tu saya juga ada jumpa Aznil, Pak Nil, Amira Rosli dengan Amar Bahrain masa dia pergi Bata punya event tu dekat Czech Republic. Selain tu saya juga ada jumpa Perdana Menteri kita ni sekarang, Muhyiddin Yassin. Kalau macam kerabat diraja, saya pernah jumpa Tengku Muhammad Faiz Petra dengan wife dia, Cik Puan Sophie tu. Yang masa ni saya flight KL dan saya juga kena buat announcement. Jadi ini memang saya betul-betul lah buat sebab kerabat diraja kan ada dalam flight. So kita kena betul-betul kontrol. Takut tersasul ke apa ke kan. Tony Fernandez pun pernah saya jumpa. Ingat dia bos Asia tapi naik juga Emirates. Okay, kesan COVID ni untuk cabin crew, especially kat Emirates ni, memang sejak 20 lebih hari bulan Mac hari tu semua flight dah cancel kecuali flight-flight cargo. Itu memang terus beroperasi. Dan baru-baru ni juga beberapa flight dah restart balik. Kita ada pergi Australia, pergi US, pergi UK. Tapi semuanya secara perlahan lah, perlahan-perlahan. Flight pergi KL pun insya-Allah bakal ada. Jadi hopefully saya dapat balik. Tapi kebanyakan flight ni tak ada layover. Maksudnya kita pergi, patah balik terus. So duty kerja untuk cabin crew ni boleh sampai 1 hari, 20 jam macam tu.
kita pergi patah balik kan. Contohnya pergi ke Manila 9 jam 9 jam pergi, stay on ground dalam beberapa jam, lepas tu patah balik 9 jam. Itu memang sangat mencabar, tapi kita diberikanlah waktu rehat untuk tidur dalam flight. Okey, untuk kerja dalam norma baharu ni pun kita ada prosedur yang baru. Contoh daripada check-in macam mana, pakaian dalam flight tu macam mana. Sekarang kita diwajibkan untuk pakai PPE. So kita ada goggle tu, kita ada apron cover semua. Kita ada wajib pakai gloves. Dan kita juga diajar cara untuk remove PPE ni dengan selamat supaya kita tak terkena jangkitan. Dan setiap kali kita landing ke Dubai, semua kru wajib untuk menjalani saringan COVID ni. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Abang Zarul sebab sudi buat YouTube collaboration ni dengan saya. Dan kepada penonton-penonton, saya nak nasihatkan stay safe sebab kita tak tahu bila benda ni akan habis. Dan saya juga ada buat YouTube channel saya sendiri. Mungkin Abang Zarul boleh letak kat description tu, Fazrul Ikram. Jadi jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.